Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Jadi apa saya nak cerita kepada anda hari ini adalah apa kata Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad tentang agama Islam dan hubungan antara agama lain. Yang pertama sekali, bila kita sebut kita ni manusia, ada pelbagai bangsa, pelbagai kaum, pelbagai agama, betul? Siapakah manusia ini sebenarnya? Dalam agama Islam, kita manusia semuanya adalah bersaudara. We are all brothers and sisters in humanity. Okey, itu ajaran daripada agama Islam. Dalam surah Hujurat, surah 49 ayat nombor 13. Tuhan berfirman dalam Al-Quran, wahai manusia, kami jadikan kamu dari satu pasang lelaki dan perempuan. Merujuk pada Nabi Adam dan Hawa, Adam and Eve. Dan dijadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal antara satu sama lain. Bukannya bergaduh, tetapi saling kenal mengenal. Dan yang paling mulia di sisi Tuhan adalah bangsa Arab, betul? Betul kan? Tak. Yang paling mulia di sisi Tuhan adalah yang berbangsa Melayu, betul? Oh, bukan ya? Ayat Quran kata apa? Yang paling mulia di sisi Tuhan adalah orang yang paling bertakwa. Bertakwa, piety, righteousness, piousness. Orang yang paling mulia di sisi Tuhan adalah orang yang taat perintah Tuhan. Setuju? Setuju ke tak setuju? So, menurut Al-Quran, bukan mana-mana bangsa lebih utama daripada bangsa yang lain. Tetapi yang paling utama bagi Tuhan adalah orang yang taat perintah Tuhan dan meninggalkan larangan Tuhan. Itulah yang paling mulia bagi Tuhan. Setuju? Itu poin pertama. Seluruh manusia adalah dijadikan daripada satu pasang lelaki dan perempuan. Dengan lain perkataan, kita semua hari ini adalah daripada keturunan Nabi Adam dan Hawa. Ini kepercayaan orang-orang Islam. Perkara kedua, bila kita nak ada hubungan antara agama Islam dengan agama lain, apa ajaran Al-Quran? Kita perlu ada prinsip-prinsip tertentu. Setuju? Apakah prinsip-prinsip yang digariskan oleh Al-Quran tadi? Yang pertama, apabila kita nak sebut tentang hubungan antara orang Islam dengan agama lain, keadilan sangat penting. Kita sebagai orang Islam tidak boleh, bila melibatkan agama Islam, kita double standard. Melibatkan agama orang lain, kita menggunakan kriteria yang berbeza. Setuju? Kita mesti berlaku adil. Contoh, di dalam surah Ma'idah, surah nombor 5, ayat nombor 8, Tuhan berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dan berlaku adil. Jangan biarkan perasaan benci kamu pada seseorang menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil itu paling hampir dengan takwa, righteousness. Dalam surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 135, Tuhan berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berlaku adil walaupun terhadap diri kamu sendiri, ataupun terhadap ibu bapa kamu, ataupun terhadap saudara mara kamu. Dan jangan dibezakan antara yang kaya dan miskin. Dengan lain perkataan, agama Islam mengajar kita sentiasa berlaku adil, cakap yang benar, walaupun terhadap diri sendiri, walaupun terhadap kedua-dua ibu bapa kita sendiri. Setuju ke kriteria itu? Setuju? Perkara ketiga, dalam kita nak adakan hubungan antara agama Islam dengan agama-agama lain, adalah sangat penting kita berpandu kepada maklumat yang benar, berpandu kepada maklumat yang sahih. Hari ini kita hidup dalam satu dunia ledakan maklumat, information technology, betul? Hari ini pelbagai maklumat kita boleh dapat online. Kita boleh rujuk dengan Ustaz Google ataupun Ustazah YouTube. Kenal tak? Kenal kan? Kenal Google, YouTube dan sebagainya. Macam-macam maklumat yang kita boleh dapat. Adakah semua maklumat itu maklumat yang benar?
Semua yang kita dapat dalam internet, adakah laporan-laporan itu laporan yang benar? Tidak. Adakah semuanya laporan yang salah? Tidak. Maka campur aduk betul. Ada maklumat yang betul, ada maklumat yang salah. Maka di dalam Al-Quran, surah Hujurat, surah 49 ayat nombor 6, Tuhan berfirman, wahai orang-orang beriman, apabila seseorang itu membawa berita kepada kamu, maka siasatlah berita itu terlebih dahulu. Nescaya kamu mungkin menganiayai orang lain dan kemudian kamu menyesal. Apapun berita kita dapat, tak kiralah dalam internet ke, dalam surat khabar ke, dalam filem ke, dalam berita ke, apa-apa maklumat yang kita dapat, siasat dahulu adakah maklumat ini maklumat yang betul ataupun salah. Sebab kadang-kadang kita dapat mesej dalam email, dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Twitter dan sebagainya. Kadang-kadang mesej itu adalah mesej yang tidak benar. Dan kalau kita pun forward, apa akan berlaku? Kita menyebarkan cerita yang tidak benar. Bagus ke tak bagus begitu? Tak bagus. Jadi saya berharap selepas hari ini, apa-apa mesej yang kita dapat, tak kira SMS ke, WhatsApp ke, Facebook ke, jangan forward dahulu. Siasat dahulu, adakah kandungan mesej ini kandungan yang benar ataupun tidak. Bila kita dah siasat benda tu benar, kita boleh sebarkan. Tapi kalau benda tu tidak benar, tolong jangan sebarkan. Setuju ke tak setuju? Boleh? Okey, sekarang masa kita terhad, kalau nak cerita antara agama Islam dengan agama lain, banyak benda kita boleh cerita. Tetapi fokus saya pada hari ini adalah daripada kacamata agama Islam. Bagi rakan-rakan saya daripada agama lain, jangan risau. Sebab saya percaya dalam agama-agama lain pun ada mengajar nilai-nilai kebaikan. Setuju tak? Setuju? Okey, saya nak bertanya, semua agama sama ke tak sama? Semua agama sama ke tak sama? Jawapan pada saya, semua agama tak sama. Sebab kita ada perbezaan dalam doktrin agama kita, betul? Setuju? Semua agama tak sama. Tetapi dalam semua agama, kita boleh cari nilai-nilai persamaan. Boleh faham ke? Dalam semua agama, kita boleh cari ada titik-titik persamaan. Ada nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai-nilai persamaan. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita fokus kepada persamaan. Seperti mana disebut dalam surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 64 di dalam Al-Quran, di mana Tuhan berfirman, Qul ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Yang bermaksud, katakan kepada ahli kitab, merujuk kepada mereka yang mendapat kitab. Kalau dalam Al-Quran konteksnya biasa merujuk kepada Yahudi dan Nasrani ataupun Kristian. Tapi di sini kita luaskan pada semua ya. Katakan kepada ahli kitab, ta'ala, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Dalam Al-Quran, Tuhan suruh kita cari persamaan, bukan cari perbezaan. Kalau kita berjumpa dengan kawan-kawan agama lain dan kita membincangkan perbezaan, apa akan berlaku? Konflik, bergaduh. Tetapi kalau kita fokus pada nilai-nilai persamaan, apa akan berlaku? Keharmonian. Setuju kan? Kita akan lebih harmoni, cari persamaan. Persamaannya macam mana? Dalam Al-Quran merujuk pada kita, Allah na'budu illallah, yang bermaksud tidak ada yang layak disembah melainkan Tuhan. Bagi orang Islam, bila sebab Allah bukan merujuk Tuhan orang Islam. Allah merujuk kepada Tuhan sekalian alam. Tuhan yang mencipta seluruh alam semesta ini. As a Muslim, when we refer to Almighty God, we call God by the name Allah. Allah does not refer to the Muslim God, but Allah refers to Almighty God, the God
who has created the whole universe. Boleh ya? Kalau saya sebut Allah, bukan merujuk pada Tuhan orang-orang Islam, tetapi merujuk pada Tuhan sekalian alam. Jadi di dalam Al-Quran mengajar kita cari nilai-nilai persamaan dan kita menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang telah menjadikan seluruh alam semesta. Tuhan akan suruh manusia buat baik ke buat jahat? Buat baik. Selagi mana kita ikut apa Tuhan ajar kita, kita akan sentiasa melakukan kebaikan. Maka sekarang ini Tuhan suruh kita cari persamaan. Dan persamaan di sini adalah mengenali siapa Tuhan. To understand who is God. Jadi boleh tak saya lakukan sedikit perbandingan agama? Boleh? Boleh? Dalam perbandingan agama ini, saya akan ceritakan siapakah Tuhan menurut agama Islam, dan kemudian kita akan lihat juga Tuhan dalam konsep agama-agama lain. Misal kata, kalau saya cakap benda yang kurang tepat atau salah tentang agama lain, apa anda buat? Diam saja, betul kan? Tak, tegur saya balik, boleh kan? Kita ada kawan-kawan pada agama lain kan? Nanti kalau saya cakap benda yang kurang tepat, kalaulah saya cakap benda tak tepat, apa anda buat? Tegur balik. Boleh? Okey, kita teruskan. Who is God? Melalui perspektif agama Islam dahulu. Di dalam Al-Quran ada beratus-ratus ayat mencerita kepada kita tentang Tuhan. Bolehkah saya baca satu surah? Boleh? Satu surah sampai habis? Boleh? Bukan surah Baqarah. Orang yang faham, dia tahu surah Baqarah Al-Quran surah yang paling panjang, berjam-jam baru habis. Yang saya maksudkan suratul Al-Ikhlas, surah nombor 112 ayat 1 hingga 4. Who is God? Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, most gracious, most merciful. Dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Who is God? Ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Say, God is one and only. Tuhan itu satu, tunggal, esa. Tuhan bukan dua, bukan tiga, bukan banyak. Tuhan berapa? Satu. There's only one God. Mari kita fikirkan, kalau Tuhan lebih dari satu, apa akan berlaku? If there is more than one God, what would happen? Bergaduh. Satu Tuhan kata nak bagi hujan di Gambang. Tuhan satu lagi kata jangan-jangan UMP ada program. Maka sekarang Tuhan dengan Tuhan berlaku konflik. Macam mana dia nak selesaikan masalah? Dia pun kosong. Kalau Tuhan lebih dari dua, dia talilat tampung. Masalah ke tak masalah kalau Tuhan lebih dari satu? Masalah. Setuju? Sebab akan berlaku konflik. Kalau anda kata Tuhan dan Tuhan tidak bergaduh, sebab mereka Tuhan, mereka tidak bergaduh, okey, tak apalah, Tuhan dengan Tuhan tidak bergaduh. Tetapi selagi mana ada lebih dari satu Tuhan, maka Tuhan dengan Tuhan kena kongsikan kuasa mereka, betul? Maka tidak ada satu Tuhan yang mempunyai kuasa yang mutlak. Sifat Tuhan, Tuhan adalah yang maha berkuasa, dan kuasa dia mesti kuasa yang mutlak. Kalau dia tidak ada kuasa mutlak, itu bukan Tuhan namanya. Ayat kedua, Allahu Samad. Allah itu Samad, Tuhan itu Samad. Samad dalam bahasa Arab ada banyak makna. Di antara maknanya, Tuhan tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Tuhan tidak bergantung pada suatu apapun, tetapi seluruh alam, setiap makhluk bergantung kepada Tuhan. Tuhan tak ada mula. Setuju tak? Kalau Tuhan ada mula, akan ditanya soalan, siapa yang cipta Tuhan? If God has a beginning, then people will ask question, who created God? God has no beginning. So the question, who created God, does not apply, because God is not subject to time and space. In fact,
God is the creator of time and space. Boleh faham ke? Tuhan ada akhir ke? Kalau Tuhan ada akhir, kalau Tuhan mati, maka timbul soalan, siapa yang mentakdir alam ini kalau Tuhan sudah tak ada? Kalau Tuhan dah mati, siapa yang akan jaga alam ini? So logik ke Tuhan ada permulaan atau akhir? Tak logik. So dalam agama Islam mengajar Tuhan tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Dalam Islam mengajar Tuhan dia tak perlu apa-apa pun. Tuhan tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu tidur. Kita manusia, kita kena makan, kita kena minum. Sudah makan, sudah minum, lama-lama kita kena cari tandas. Betul kan? Kalau Tuhan makan dan minum, artinya lama-lama Tuhan pun kena masuk tandas. Sesuai ke sifat Tuhan yang maha suci, masuk tandas. Perkara ketiga, ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tuhan tidak ada anak, tidak ada mak, tidak ada bapa. Kalau Tuhan ada anak-anak, apa yang berlaku? Anak-anak ni baby God. Lama-lama besar jadi Tuhan, lepas tu bergaduh satu sama lain. Kalau Tuhan ada ibu bapa, masalah lebih besar. Sebab ibu bapa lebih besar dari anak. Kalau Tuhan ada ibu bapa, artinya Tuhan kena dengar cakap mak bapak dia. Ada benda lebih besar dari Tuhan. Mustahil sifat Tuhan ada benda lain lebih besar dari ini. Syarat nombor 4, ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apa pun yang serupa dengan Tuhan. Apa saja mata kita boleh lihat, itu bukan Tuhan namanya. Kalau kita pejam mata sekalipun, apa saja gambaran yang kita dapat, itu bukan Tuhan. Kita tidak dapat melihat Tuhan atau menggambarkan Tuhan. Yang kita dapat lihat, yang kita dapat gambarkan itu adalah makhluk. Tuhan adalah pencipta. Pencipta tidak sama dengan makhluk. Maka dalam agama Islam mengajar kita sembah pencipta, bukan sembah makhluk. Clear ke benda ni? Daripada agama Islam clear kan? Boleh?